Gelombang ketiga penularan COVID-19 di Malaysia kini menyaksikan negara mencatatkan purata 3,000 kes baru setiap hari. Kini hospital dan kaki tangan Kementerian Kesihatan berdepan tekanan untuk mengendalikan bilangan kes yang begitu banyak saban hari. Dan serentak ini seruan semakin kuat untuk hospital swasta tampil bagi membantu hospital awam dalam perjuangan untuk melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Tetapi persoalannya, adakah mereka bersedia dan mampu untuk berbuat demikian? Saya mahu membincangkan perkara ini bersama Datuk Dr. Kuljeet Singh, Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia, dan bersedia di talian sekarang Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan, adakah hospital swasta ketika ini bersedia untuk mula menerima pesakit COVID-19 bagi membantu hospital kerajaan, dan apakah persediaan yang sudah dilakukan setakat ini, Datuk? Terima kasih. Pada waktu ini hospital swasta dalam proses menyediakan ward dan doktor-doktor untuk mengendalikan kes-kes COVID yang bakal akan datang ke hospital swasta. Walau bagaimanapun, di hospital swasta kita mempunyai masalah kapasiti dan kemampuan tersendiri. Oleh kerana hospital swasta daripada permulaan tidak mempunyai struktur yang sama seperti mana hospital kerajaan dibentuk. Oleh kerana demikian, pada waktu ini kita telah menerima seruan kerajaan untuk membantu menerangi wabak COVID-19. Pada waktu yang sama, kita telah memberitahu pihak Kementerian Kesihatan kekurangan yang kemungkinan berada di hospital swasta. So kita boleh menerima jumlah yang kecil, tetapi apa yang kita boleh membantu hospital kerajaan untuk diken maknanya kita dapat rojokkan kes bukan COVID daripada hospital kerajaan ke hospital swasta supaya hospital kerajaan mempunyai lebih capacity untuk COVID patient. So untuk buat masa ini itu perancangan kami dengan hospital kerajaan dan KKM. Okey, Datuk. Tadi Datuk ada bercakap mengenai struktur Datuk dan mungkin juga melibatkan tenaga kerja, tenaga sumber manusia. Tapi saya nak menyentuh di sini Datuk hospital swasta juga sekiranya perkara ini betul-betul memang dah dalam perancangan untuk direalisasikan, hospital swasta perlu memastikan perkhidmatan disampaikan setaraf dengan piawaian hospital KKM. Jadi apakah antara cabaran terbesar Datuk untuk merealisasikan perkara ini? Satu cabaran yang besar adalah kapasiti infrastruktur kerana ward-ward yang sedia ada di hospital swasta berlainan sedikit daripada ward-ward yang terdapat dekat hospital KKM. Tapi yang lebih penting adalah sumber manusia. Di hospital kerajaan mempunyai pakar-pakar yang ramai, medical officer, pegawai perubatan dan juga pegawai perubatan Sizwaza yang kita panggil houseman yang ramai. Dan untuk kes-kes tahap 3, 4 dan 5, kita memerlukan sumber manusia yang lebih, dan yang sumber manusia yang kita ada di hospital swasta tidak setanding dengan hospital kerajaan. So oleh sedemikian, yang inilah satu cabaran yang kita kena pastikan boleh ditandingi supaya tahap pentadbiran dan juga clinical care yang kita bagi kepada pesakit adalah bagus. Okey Datuk, tadi Datuk ada menyentuh mengenai kekurangan sumber tenaga kerja, seperti contoh Datuk ada terangkan tadi di KKM kita ada houseman dan juga doktor-doktor yang lagi ramai berbanding dengan hospital swasta. Jadi kalau dalam kes penerimaan pesakit COVID di hospital swasta ni Datuk, adakah sekiranya ia akan betul-betul terjadi direalisasikan, adakah hospital swasta hanya akan mengambil pesakit COVID-19 daripada beberapa kategori sahaja? Jadi sebagai contoh, bagaimana dengan pesakit yang tidak kritikal, Datuk? Pada permulaan, kalau hospital swasta mengambil pasien-pasien dalam kategori 1 dan 2, kemungkinan itu boleh dikatakan lebih realistik kerana pesakit 1 dan 2 kemungkinan juga ketiga
tidak memerlukan rawatan intensif. Masalahnya tahap ketiga mungkin menjadi tahap keempat dan kelima. Pada waktu itu kita perlu ingat macam mana rawatan intensif boleh dijalankan kerana seberapa banyak hospital swasta kemungkinan tidak mempunyai ICU seperti mana you dapat ICU di hospital kerajaan. Betul. Setengah-setengah hospital swasta mungkin 2 atau 3 atau 4 katil ICU. Setengah-setengah mempunyai sampai 10. So dia bukan sama seperti hospital kerajaan. So tahap 1, 2 kemungkinan tidak ada masalah. Tetapi lebih yang merunsingkan sekiranya tahap ketiga atau 4 dan 5 meningkat di hospital swasta. Pada waktu itu kemungkinan kita akan mendapat masalah untuk merawati pasien tahap tersebut. Baik Datuk. Datuk, jadi apabila hospital swasta mula mengambil pesakit COVID-19, seperti yang kita dah berbincang panjang tadi Datuk, jadi bagaimana dengan pesakit yang bukan COVID-19 yang lain yang ingin pergi ke hospital dan mendapatkan rawatan seperti biasa Datuk? Hospital swasta sebenarnya dia selamat daripada gejala COVID-19 kerana hospital swasta selalu mengikut SOP yang ketat. Dan sebelum COVID juga, hospital swasta mengikut peraturan-peraturan daripada Akta Kesihatan Swasta di mana hospital swasta tidak mempunyai pasien yang ramai, tidak ada ramai pasien datang pada waktu yang sama. Kita mengikut cara giliran. So sebab itu hospital swasta masih selamat untuk rawatan kepada pesakit-pesakit bukan COVID. Dan kita akan masih menjalankan rawatan kepada pesakit-pesakit yang lain oleh kerana pesakit COVID akan diasingkan dan kita jangka nombor yang kita boleh ambil untuk pesakit COVID mungkin tidak terlalu tinggi. So rawatan yang lain akan berjalan seperti biasa. Ini kita menyeru pesakit mesti datang untuk rawatan untuk sakit-sakit lain kerana kalau rawatan lain tidak dikendalikan dengan betul atau dengan cepat, pesakit yang ada non-communicable disease macam diabetes, hypertension, asma, kalau kes-kes itu tidak dikawal dengan baik, dia punya tahap, kes sebegini akan menjadi high risk sekiranya pasien tersebut mendapat COVID. Baik Datuk. Datuk, ini mungkin soalan terakhir dari saya Datuk. Secara ringkasnya Datuk, ada pihak tertentu dalam kelompok hospital swasta yang tidak setuju dengan keputusan untuk menerima pesakit COVID-19 dan mereka mendakwa hospital swasta tidak mempunyai kelengkapan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan tugas ini. Pendapat Datuk? Memang kalau kita buat bandingan dengan hospital kerajaan, kelengkapan kemampuan mungkin tidak sama. Tetapi sekiranya kita mendapat seorang pasien yang mengalami COVID-19 dan tidak ada cara yang lain untuk rawat pasien tersebut oleh kerana kemampuan di hospital kerajaan tidak mencukupi. Di hospital swasta perlu mengubati pasien COVID-19 sampai dapat katil atau keupayaan di hospital kerajaan. So kita patut sedia untuk pesakit-pesakit tersebut yang tidak dapat rawatan di hospital kerajaan pada waktu tersebut. So walaupun ada kekurangan tetapi kita akan cuba membantu pasien-pasien tersebut. Baik. Itulah dia tadi kita bersama dengan Datuk Dr. Kuljit Singh yang merupakan Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia. Terima kasih Datuk